Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kurniaannya yang besar kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di atas muka bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan zikir, dengan ibadat, dengan amal yang soleh, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa Masjid Al-Quddus, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita ataupun tazkirah kuliah kita yang biasanya di tempat kita ni setiap malam ada kuliah. Cuma perbincangan kita pada kali ini ana cuba beri garis panduan di dalam kita menuntut ilmu. Kerana para ulama membezakan di antara penuntut ilmu dengan pendengar. Dalam kata-kata yang masyhur, ada orang nisbah kepada Nabi tapi dia tidak sabit. Kata-kata kun aliman, hendaklah kamu jadi orang alim. Satu, au muta'alliman, atau orang belajar. Dua, au mustami'an, ataupun orang dengar. Ini tiga bermakna dalam dunia ilmu ni ada tiga kumpulan manusia. Alim, mana orang yang pandai. Yang kedua, muta'allim, orang belajar. Yang ketiga, mustami', orang yang mendengar. Jadi kita hari ni duduk dalam kategori mana? Kalau kita kata kita duduk dalam kategori orang alim, maka darjat nombor satu. Kalau kita kata kita ni muta'allim, orang belajar, kita duduk dalam peringkat nombor dua. Tetapi bila kata kita orang alim, bermakna kena ada ilmu yang boleh menguasai ilmu. Ilmu bukan sekadar ada ilmu, dan beramal dengan ilmu. Itu disebut dengan nama ulama. Tapi zaman kita ini banyak sangat persatuan ulama ni banyak, jadi payah kita nak kesan hak mana ulama. Ini persatuan ulama, hak ni dewan ulama, hak ni cawangan ulama. Jadi agak sukar sebab ulama telah dimurah-murahkan dengan cawangan-cawangan yang begitu banyak. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin contohnya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika membincangkan tentang siapakah yang disebut dengan nama faqih, orang faqih, dia kata orang faqih itu mesti orang alim. Ahli fiqh ni orang faqih, orang alim. Sebab apa? Sebab dia tak mungkin jadi alim kecuali dia beramal. Maka kita hari ni tuan-tuan kena tengok, dalam dunia hari ni ramai di kalangan anak-anak orang Islam pergi belajar di barat, dipanggil belajar Islamic study. Bahkan seorang profesor yang hebat, nama dia Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Muhammad Mustafa Al-Azami hafizahullah ta'ala sekarang berada di Riyadh, Arab Saudi. Panggil dia sebagai pensyarah, profesor bagi hadis. Dia pergi tulis di Universiti Harvard, tajuk dia Dirasat fil Hadisin Nabawi wa Tarikhu Tadwini. Dia tulis ke bahasa Inggeris, iaitulah penulisan awal hadis Nabi SAW. Sebab apa dia tulis ini? Kerana orientalis telah memomok-momokkan bahawa hadis ini ditulis selepas Nabi wafat 200 tahun. Lepas Nabi wafat 200 tahun baru hadis ditulis. Bermakna
Otoriti hadis itu dipertikaikan. Maka marilah dalam bahasa Arab panggil Farruh al-Ilmani. Farruh ni bahasa Arab, bahasa kita kata anak ayam orientalis. Tahulah, boleh terjemah gini ke nampak kasar sikit. Tapi bahasa Arab diguna Farruh. Farruhul Ilmani, dia panggil anak ayam orientalis ini yang duduk melambung tajuk ini bahawa hadis tak boleh dipakai kerana ditulis selepas Nabi wafat 200 tahun, maka dipertikaikan hadis, maka jadilah kumpulan anti hadis. Itu dia panggil timbul cerita. Yang saya nak cerita, maka Syekh Mustafa Azami dan ramai lagi ulama-ulama lain yang besar dalam Islam ini, mereka ni pergi kemukakan tesis dia kepada Yahudi, kepada orang-orang yang bukan Islam. Jadi apakah kita nak kata toksih dia tu ulama? Itu dia suruh definisi. Kita kata dia ni pengkaji. Maka bila sebut tentang berbeza di antara pengkaji Islam yang disebut dengan nama orientalis ataupun bahasa Arab panggil mustasyriqin, dengan ulama Islam yang belajar, yang beriman dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan jangan heran, seorang tokoh orientalis nama dia Goldzihar. Goldzihar ni dia tulis sebuah kitab Aqidah Islamiah. Kita baca buku akidah pun tak habis banyak lagi. Goldzihar tulis sebuah buku nama dia Aqidah Islamiah. Dia kafir, tak percaya. Jadi orang heran, macam mana dia boleh tulis dia kafir? Tuan-tuan, kita kena ingat, kita anak orang Islam banyak tak banyak menulis, buat kajian tentang Buddha, tentang Hindu, tentang agama-agama Nasara. Jadi adakah dia jadi kafir? Dia jadi Nasara? Tidak. Sama juga dengan orientalis yang menulis buku tentang Islam, tak semesti dia jadi Islam. Maka yang membezakan di antara pengkaji dengan penganut inilah punca duduk di sini. Pengkaji Islam berbeza dengan penganut Islam. Maka kita yang menganut Islam bermakna kita beriman dengan apa yang ada dalam Quran, kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menjadi rukun iman kita, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan seterusnya rukun iman yang lain. Maka itulah yang membezakan di antara kita dengan mereka. Tetapi dalam perjalanan hidup kita hari ini, kita nak jadi orang alim mungkin agak lambat. Kita rasa lambat. Tapi tuan-tuan kena baca dalam sejarah, tokoh-tokoh besar ulama ada yang belajar setelah dia sudah berumur. Ada yang sudah 20 tahun lebih, ada yang 40 tahun belajar, masih lagi sempat menjadi orang alim. Sempat. Sebab apa? Sebab bila dia belajar mengikut lunas-lunas disiplin ilmu yang menyebabkan dia boleh menongkat naik. Di kalangan sahabat, kalau kita baca hadis, contohnya kita belajar Riyadhus Shalihin ke kitab apa, agak-agaknya satu malam tu mungkin jarang tidak didengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil jarang tak jumpa Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah juga menjadi satu permainan orientalis untuk nak attack kesahihan ketulinan hadis. Dia kata macam mana Abu Hurairah masuk Islam kemudian tapi meriwayat hadis lebih banyak daripada Abu Bakar dan lebih banyak daripada Sayyidina Umar. Perak masuk dalam kepala kita. Mari pula geng Syiah pula masuk sikit lagi. Dia kata Abu Hurairah ni macam-macam cerita. Jadi kita pun celaru, betul juga ni. Tak boleh nak pakai mana tu. Sudah. Jadi mereka ni cerdik. Ibarat kita kata kita ni serabut pokok depan tangga ni. Kita catah. Orang panggil kerak dahan dia. Kerak dahan tak berapa bulan naik pula. Naik pula tak? Naik pula. Hak senangnya apa dia? Tebal bawah lalu. Jadi puak-puak ni nak attack Islam, dia tak main rating-rating, tak main hujung-hujung. Hak main hujung ni puak kita ni, hak duk balas sama kita nak mengatik derah ke mengatik kohor. Ni puak kita. Ada orang mati nak tahlil ke tak sah, balas kapa. Hak ni kata kena, hak ni kata tak kena. Waktu nak jadi iman usali ke tak usali, itu dia panggil benda ranting, benda ujung-ujung. Tapi buat-buat ni dia nak pacah tebal. Pasal bila dia gugurkan hadis daripada hujah, maka gapo lagi hujah pada kita. Itu dia panggil orang lain berfikir lebih besar. Sebab apa? Dia ambil, dia attack benda yang besar untuk nak meruntuhkan Islam itu sendiri. Jadi kita tidak belak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita nak jadikan model, contoh supaya tuan-tuan bersemangat hari ni aku nak mengaji.
Nak duduk situ ya kita. Oh dia kata ustaz, jangan kata tak mengaji. Saya tiap malam duduk cokos sini. Tidak tak nafi. Hak mari setiap malam tu kita dapat pahala, garanti dapat insya-Allah taala. Kecuali hak mari nak mengintip, nak mari ustaz kata gapo. Tu ada juga pasal jenis lagi tu. Lepas tu tulis laporan lagi selo-selo dak. Ni dia panggil pasal jenis bukan nak mengaji hak ni. Mari nak cari kerja. Itu mak, tapi tempat kita ni rasa tak ada. InsyaAllah mari masjid kita nak ikhlas nak mengaji belakang lillahi ta'ala belakang. Maka orang yang mari belajar, kategori mana kita duduk tadi? Kategori nombor 1 dak dah. Kategori tu alim dak tak naik tarah. Kalau nak naik juga tarah Dewan Ulama boleh. Dia daftar jadi ahli ulama lagi tanya. Ahli Persatuan Ulama Malaysia contohnya. Nah, jadi ulama. Tu tak usah kira lah. Tu ahli atas kertas. Nak jadi muta'alim, ini kita nak peringkat, nak hari ni kita cuba nak naik taraf, nak upgrade kita, bagaimana nak menyusun jadual supaya kita jadi muta'aliman, orang yang belajar. Tuan-tuan tak usah katalah, kalau saya kata di sini malam ni, saya juga telah dipukul oleh guru saya di Madinah. Guru saya di Madinah, Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di Madinah. Dia mengajar kitab Muwatta Imam Malik 40 tahun dalam Masjid Nabi. Tuan-tuan bayangkan, dia mengajar tak ada kitab depan. Allah, ini ulama besar di Madinah. Gilah kalau pergi umrah agak lepas maghrib tu pergi cari tengok orang duk mengajar. Contohnya kalau pergi tanya orang, mana Syekh Abdul Muhsin Abbad, tanya dia. Orang akan tunjuk di sebelah kanan masjid, pergi. Syekh Abdul Muhsin Abbad mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kitab. Mata dia betul awak nampak. Hidup dekat sepekan. Anak murid baca bawah Sunan Abi Daud contohnya. Qala Abu Daud haddatsana fulan. Dia sebut nama fulan tu, dia jawab selalu, nama dia sekian, mati tahun sekian. Orang ni, rawi ni siqah. Jalan. An fulan, dia sebut pula rawi ni dhaif. An fulan, akhir sekali darjah hadis ni sahih ke dhaif. Dia pukul selalu situ. Kita bila duduk bawah dagu tak saya tengok, ya Allah, kita ni anak burunya berasa. Mari balik Malaysia orang panggil ustaz lah, panggil doktor lah, tok guru tu kat kanyak kita. Pasal duduk dia bawah dagu Syekh ni, Syekh Atiyah rahimahullah taala 40 tahun dia mengajar di Masjid Nabawi, kitab Muwatta tak pergi kitab. Naam, dia naam tu anak murid baca lah. Anak murid baca, bila dia nak syarah, naam, dia berhenti, anak murid berhenti baca, lepas tu dia syarah. Hurai, masalah sekian. Jadi Syekh Atiyah kata, waktu tu kita belajar, kuat ni bawa kita berebut duduk dekat Syekh ni. Kalau Syekh datang kursi gini, kita ni berebut duduk sekeliling pasal nak jadi juru baca, nak jadi pembaca. Yalah kita mari Malaysia, kalau boleh jadi juru baca dalam Masjid Nabi tu, bagi kita kat satu kemudian adalah tu berebut. Biasanya dia ke budak-budak Afrika, Allahu Akbar, dia lepas asar mari tunggu dah depan kita sapa, dia ke dia orang Malaysia ni. Tapi Syekh bekeh baca tak kena, selalu depan orang ramai beribu orang tu kena kita. Tapi tahan telinga pasal apa? Nak ambil berkat kita baca dalam Masjid Nabi, nak suruh kesalahan itulah yang kita boleh pegang siapa ketua. Ini cara belajar. Dia kata apa? Ya abna'i, Syekh kata, hal yujadul al-ana talabatul ilmi. Dia marah kita. Dia kata, ada ke zaman sekarang ni penuntut ilmu yang anak muridnya beribu depan, bawa kitab saja beratus. Hak dengar tu macam ramai-ramai. Kata, kenapa Syekh kata lagu ni? Kami ni bukankah pelajar? Dia kata, aku tengok mu ni tak bersungguh. Mu mari mu baca ke tak kitab? Belum mari. Dia tanya tu senyap lalu kita. Mungkin tentu bagi kilik mari nak ngaji tak Syekh. Dia kata, sepatutnya nak jadi talabatul ilmi, kalau malam ni kita belajar hadis ni, contoh Bulughul Maram, hadis tentang hakam, kita kena baca dulu 2-3 syarah dulu baca. Mari depan Tok Syekh ni nak lumat apa yang kita tidak faham, nak tanya, minta penjelasan. Bukan mari nak tadah telinga dengar ya dak. Kata kalau lagu tu tak ada lah Syekh. Kata kalau macam ni hak Syekh nak, kita tabik bahawa tidak ada talabatul ilmi, yang adanya pendengar-pendengar setia duduk di bawah tuan Syekh. Alhamdulillah, walaupun menjadi pendengar setia, tapi kita masih lagi dalam kelompok talabatul ilmi, masih lagi dalam kelompok penuntut ilmu. Jadi peringkat kita macam mana? Duduk di kategori mana pula kita nak letak kita? Biarlah kita kalau duduk dalam kategori mustami'an, kategori pendengar, itu pun sudah baik. Maka para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, saat anak mula-mula balik ke Malaysia, ini pengalaman lama dah. Anak balik tahun 2006. Kemudian masa tu Esko agama ni yang berhormat
Ustaz Asam Mahmud Tawang, kita sebutlah kebaikan jasa dia. Dia tubuh satu panel dakwah negeri Kelantan. Panel dakwah negeri Kelantan. Jadi tak silap anak bentar satu kertas 4 ataupun 5 muka surat bagaimana merancang dakwah dan pendidikan untuk rakyat Kelantan. Kita buat. Di antaranya di masjid-masjid ni tak boleh kita biarkan ahli masjid yang susun jadual. Kita kena susun malam ni tafsir, malam esok hadis, malam lusa akidah, malam selepasnya fiqh pula kena bagi 2, fiqh ibadat, fiqh muamalat. Kalau tidak fiqh muamalat tak ada lah jadual. Fiqh ibadat banyak, kadang-kadang sampai 3 orang mari mengajar. Hak ni pun mengajar air mutlak, air mustakmal. Kita duk ingat ke air tu sampai hari ni pun ingat lagi nama air tu dah, tapi tanya hak lain terlupa selalu. Maka kita mengatakan, oh jadi panel ini mesti menyusun jadual dan menyusun kitab apa yang patut dibaca, dan setiap ustaz mesti tamatkan satu malam satu masalah. Tak boleh kita pakai baca kat isyarah. Isyarah wallahu alam, tanda 20 hari bulan 3 tahun 83 contohnya. Pakar tak tahu break mana, dia panggil break emergency. Jadi anak murid betul tahu, mari minggu depan pula mana dah weh. Anak murid kata, "Amo tanda sen ni." Saya kata, "Saya tanda sen ni." Jadi pakar sambung saja. Maka ini dia panggil kesan. Kalau kita masak lah, belum kata ni halal kena tubik. Ni dia panggil lalu apa ni, selingan iklan dalam TV, selingan iklan tak, DM15 WTD 89. Tu dia minta tolong mengganggu tu ni, skap ada orang nak tubik. Jadi minta maaf, ana sebut ni bukan kata kita condemn orang tua-tua, tidak, tetapi keberkesanan yang kita nak bincang dalam masalah keberkesanan pengajian kita. Kenapa kita tidak memberi kesan? Sebab satu malam tak habis satu bab. Ada seorang sahabat saya pergi haji, dia pergi haji dengan anak, tak ingat berapa tahun lepas. Siapa-siapa Mekah dia ada termenung. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya masalah, boleh?" Kata, "Silakan." Dia kata, "Adakah saya ni dikira derhaka kepada guru?" Kata, "Mana boleh mari haji derhaka guru?" Guru dia kata, selagi tak habis mengaji bab haji dalam kitab Buyatul Tulak ni, tak lagi haji. Enggak kota mari dah tahun ni, tabuk haji panggil dah. Takkan kita nak tangguh lagi. Kata, agak-agak berapa tahun lagi nak kota bab haji dalam kitab ni. Kalau cara dia mengajar seminggu sekali, setengah muka surat ni 4 tahun lagi tak habis. Tengok. Sampai peringkat ustaz dia tu tak apa nak tegur dia, kerana dia haji dah tak ada habis mengaji kitab. Ini dia panggil pokok persoalan. Maka anak kata, saudara, jangan bimbang, jangan pusing. Insya-Allah tidak menjadi derhaka kepada guru, kerana haji ni buat kerja bukan baca. Kau ada baca haji? Nak pergi mana tu? Nak pergi baca haji Mekah. Ada? Kita kata nak pergi mana tu? Nak pergi buat haji. Itu perbezaan. Nak pergi buat haji dengan nak pergi membaca haji, satu benda yang berbeza. Maka kita buat ikut apa yang kita belajar, ikut apa yang kita kursus, ikut pembimbing kita bawa, insya-Allah benda itu tidak menjadi masalah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, itu mukaddimah yang saya rasa nak sebut supaya kita teringat bahawa kita hari ini duduk dalam kategori yang ketiga, kategori mustami'an, kategori orang yang mendengar. Tapi alhamdulillah, bagi ana kita bersyukur kepada Allah SWT, dan boleh sujud syukur kalau sudah jadi pendengar. Sebab ramai lagi kawan-kawan kita tak jadi pendengar. Ada sebahagian mari masjid, masya-Allah tabarakallah, awal lagi masjid, tapi mula start lepas maya maghrib orang nak bismillah sini, dia naik motor, kita tengok berita perdana. Kenapa dia sangat berita perdana tu pukul 8 ke berita perdana? Dia bukannya perdana menteri, bukannya menteri besar nak pergi, kalau tengok orang susah bukan nak pergi bagi projek sana sini, bawa kalau nak pergi dengar tak ada kerja buat, isya mari pula. Ini masalah. Maka biarlah kita duduk sebagai mustami'an pun sudah besar, kerana Nabi SAW telah memberi satu galakan yang besar. Nabi kata dalam hadis, di antara hadis yang menjadi motivasi kepada kita sekalian, Nabi kata, "Man ta'allama ilman, man ta'allama ilman." Tanda tu hadis ni, siapa dia belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, daripada ilmu yang kita tuntutkan Allah, la yata'allamhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Jadi ini amaran.
Kita pergi belajar kerana nak ambil dunia, maka itu dipanggil lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Orang ni tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Itu hadis peringatan yang kita nak ni. Hadis ni dulu daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Dengar tuan-tuan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, siapa dia menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu. Kita hari ni nak pergi masjid menuntut ilmu, betul tak? Tapi kalau ada kelas jauh sikit, pergi ke tak pergi? Mana kuliah ustaz nak mengajar di mana? Contohnya kalau kuliah lepas maghrib, biasa masjid ada. Mungkin kita buat kuliah pagi ke, kita buat kelas pengajian khas Quran, tafsir, hadis. Kalau dekat rumah rasa nak pergi juga. Ni melarat ke 5 kilometer nah. Berasa jauh benar ke 5 kilo? Ni Nabi kata apa? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Siapa dia berjalan menuntut ilmu. Cerita ni ada hadis. Seorang sahabat ni, seorang tabi'in, dia dengar hadis Nabi SAW, dia pun mengembara pergi ke tempat syekh. Syekh tu duduk di Syam. Duduk di Syam, ada di Syria. Dia duduk Madinah. Dia mari jumpa Tok Syekh, dia kata, Syekh, jitu min Madinati Rasulillah. Saya mari daripada Madinah Rasulullah. Mana Madinah? Madinah Munawwarah. Bukan kerana perniagaan, bukan kerana tijarah, tapi kerana ilmu. Maka sahabat Nabi pun baca hadis ni. Man salaka tariqan yaltamisu yatlubu fi ilma. Siapa dia berjalan mengembara kerana nak menuntut ilmu. Jadi kalau jauh sikit tak jadi masalah, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Hari ni pula kalau jauh tak nak pergi, macam-macam alat orang buat. Dengan live streamnya, dengan alat-alat tu, dengan rakamannya, dengan maknanya kalau kita terlepas mengaji pun balik boleh ulang balik. Ada dalam YouTube. Jadi alat-alat ni walaupun dibuat oleh orang kafir, tapi kita dapat manfaat daripada dia. Pasal itulah dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Benda baik itu barang orang mukmin yang hilang. Jadi kita guna teknologi yang ada ni, jangan bimbang, kita ambil teknologi yang ada. Maka Nabi kata apa? Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah Ta'ala permudahkan jalan kita, jalan-jalan lagi ke syurga. Dalam hadis ni Nabi kata tariqan min turuqil jannah, jalan daripada jalan-jalan syurga. Kata di para ulama, bermakna jalan lagi syurga tu banyak. Jalan lagi syurga banyak. Tetapi jalan menuntut ilmu di antara jalan yang dekat lagi ke syurga. Jalan tariq al-ilm. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat, kita hari ni berapa kali kita berdoa satu hari dalam solat kita? Doa wajib berapa kali? Al-Fatihah tu 17 kali sehari semalam. Kau tak bila? Berapa kali? Kira semula 2 subuh. Ambil ayat mudah-mudah. Lagi 4 zuhur berapa? 6. Asar 4, 10. Maghrib 3, 13, Isya 17. 17 kali saya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok. Allah Taala ajar kepada kita minta jalan yang benar, ketepikan dua jalan ni. Jalan mana yang kita ketepi? Yang pertama jalan al-maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia kumpulan yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Pasal apa Yahudi dimurkai? Sebab ada kitab Taurat di tangan dia, tapi dia pun tabligh, pusing ayat, tukar apa ikut dia nak. Itu cara Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang sesat. Maksud orang sesat ni iaitulah orang yang beribadat tanpa ilmu. Ini masalah yang kita bimbang hari ni. Ad-dallun iaitulah orang yang beribadat dalam kesesatan. Sebab apa? Sebab dia beribadat tidak mengikut ilmu. Maka Nabi sebut di sini tariqan min turuqil jannah. Allah Ta'ala permudahkan jalan-jalan negeri syurga. Kata di para ulama, jalan negeri ke syurga yang besar iaitulah melalui jalan ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat rendahkan sayap. Ada ulama kata dia perendah sungguh sayap. Bila lalu kat kita, turun sayap. Cuma kita tak perasan. Kau berasa gelak kalau mengaji tengah hari dah. Kalau mengaji malam ni tak rasa lah gelak dah. Mungkin kalau tengah hari berasa redu, malaikat stop sayap tu. Biasa kan?
Kalau kita duduk dia duduk cakap dia tiba-tiba senyap. Ada orang kata malaikat lalu tu. Kata mu tengok mana. Tapi dah jadi orang panggil jadi macam gitu dah. Berlaku tak? Kita tengah duduk bising tiba-tiba senyap berlaku. Dia kata malaikat lalu. Boleh jadi, wallahu a'lam. Allah Taala maha berkuasa. Kita bersama-sama tak tengok. Nak kata tak pun boleh jadi je. Nak kata ya pun tak tengok. Tapi keyakinan kita bahawa malaikat ada dalam majlis ilmu. Jadi para ulama katakan malaikat letak sayap bermakna menghormati. Mana ada dua makna sini. Sama ada letak tu dengan makna dia turun rendah sayap dia ataupun dengan makna menghormati. Macam kita ayat Quran Allah Taala arahkan kepada kita wakhfid lahuma janahazul. Allah kata mu ni rendahlah sayap cakap dengan mak ayahmu tu. Maknanya mana kita ada sayap. Ya, lama kita baca ayat ni, sayap pun duk kita ni. Jangan. Jadi kita tidak ada sayap tapi yang adanya apa? Rendahkan, artinya menghormati. Bermakna hadis ni juga mengatakan malaikat menghormati siapa dia? Ridwan li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Jadi tuan-tuan jangan hapus dalam kepala kita. Bila sebut menuntut ilmu, budak-budak. Bila menuntut ilmu, anak-anak. Menuntut ilmu, kita lah penuntut ilmu. Wa innal alim, orang alim ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang ada ilmu diminta maaf, diminta ampun baginya oleh golongan yang ada di langit. Malaikatnya siapa ada di langit, wa man fil ardi, dan mereka ada atas bumi, wal hitanu fi jawfil ma. Orang ikan dalam laut pun minta ampun kata alim. Jadi hadis ni panjang. Yang saya nak di sini iaitulah kita nak ambil jalan kita menuntut ilmu. Sebab apa para jemaah sekalian, marilah kita belajar. Hari ini biar kita naik taraf dari segi menuntut ilmu kita ni, kerana Allah Taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Azza wa Jalla sebagian dalam ayat Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Coba kata sekali, rabbi zidni ilma. Ingat, ini boleh buat doa ni. Rabbi zidni ilma. Tanda ayat surah Taha ayat 114. Tapi waqul jangan baca. Macam kita baca juga bila ada orang mati, qalu inna lillah. Qalu tu Allah cerita, iza asabathum musibatun qalu, mereka itu apabila ditimpa musibah mereka kata. Jadi kita apa hidup qalu juganya. Tak payahlah inna lillah selalu. Inna lillah wa inna ilaihi. Sama juga dengan doa ni, waqul rabbi zidni ilma. Jadi Allah perintah kepada Nabi supaya baca doa rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepada saya ilmu. Jadi Allah tak ajar Nabi kita suruh minta tambah benda-benda lain, tambah harta ke, tambah lah. Allah ajar minta Nabi kita zidni ilma, ya Allah tambahlah aku ilmu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa belajar. Yang diajar oleh malaikat Jibril mari mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Nabi kata apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Jadi doa-doa ni patut kita ambil dah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah beri manfaatlah kepada saya dengan apa yang Tuhan ajar, yang engkau ajar kepada kita. Sebab hari ni kalau kita dapat ilmu tapi tak bermanfaat, ada faedah ke tak ada faedah? Ada ilmu tak bermanfaat, ada faedah ke tidak? Berat tuan-tuan. Tengok ni, kata di Imam Sufyan bin Uyainah ni, pelajar-pelajar kita ni tanda. Kata di Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ulama tabi'in. Sufyan ni ada dua. Satu dia panggil Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi Sufyan bin Uyainah. Ada dua Sufyan. Kata di Sufyan, al-ilmu illam yanfa'ka darraka. Ilmu yang kamu miliki itu kalau dia tidak memberi manfaat kepada kamu, maka dia akan beri mudarat pada kita. Ini kita takut hari ni. Ilmu kalau tak memberi manfaat, maka dia beri mudarat. Tuan-tuan kena ingat. Sebab apa? Kata di para ulama, kalau kita tidak beramal dengan ilmu, kita ada ilmu tapi tak beramal, sara hujjatan alaik, ilmu itu menjadi hujah ke atas kepala kita. Dia tahu tak buat, ini masalah kita. Dia tu tahu kodok tu, benda tu tak molek. Dia tahu, dia mengaji benar tu, tapi kalau buat juga
Orang yang tengok ni rasa pelik tak pelik? Macam mana orang pandai buat kerja pelik ni? Jadi semua orang akan rasa hairan dengan dia. Kenapa dia boleh buat benda yang dia tahu? Tapi kalau hok jahil, maaflah, istilah orang kampung kita dak. Hok jahil tu okey buat. Padang dia tak mengaji langsung. Jadi orang pun tak rasa pelik. Maka kata di Sufyan, kalau tak beri manfaat dia akan beri mudarat. Sebab apa? Dia menjadi hujah ke atas kita. Wa juziyat bihi yaumal qiyamah, dan dia akan dibalas pada hari kiamat. Karena itulah apabila orang tanya Sufyan, manil alim? Siapakah yang dikatakan orang alim tu tuan Syekh? Qal allazi yu'ti kull hadisin haqqahu. Orang yang telah memberi setiap hadis itu hak dia. Kita hari ni belajar hadis banyak ke tak banyak? Banyak dah belajar dah. Siapa kata tak banyak? Daripada muda lagi kita duduk dengar hadis 40. Cuma sampai hari ni pun duduk 40 situ lagi. Sebab kita mendengar tapi kita tidak belajar. Ini yang kita nak kempen malam ni. Kita cuba atur jadual baik-baik. Kita letak 2016 ni, insya-Allah kita nak khatam hadis 40 di masjid kita ni. Boleh ke tak boleh? Tapi bukan takut kata dia semangat hangat biar dia mari. Tak janji. Tak janji tak boleh, kena panggil kata email, ada kata email bagi. Kena buat. Berapa kali seminggu? 2 kali seminggu kalau kita bagi 40 hadis dengan berapa minggu kita ada. Tolak Ramadan, berapa musim-musim tertentu. Tolak kita bagi berapa kali seminggu kena ada khatam. Itu kalau kita nak main jangka panjang. Kalau nak main jangka pendek, duduk berkapur sini 2 hari, 40 hadis. Boleh berkapur sini. Siap dengan makan minum, kita duduk sini, tak usah. Balik tengah malam ya balik. Hari lain mengaji. Allahu akbar. Tuan-tuan, hari ni sudah ada 2 cara. Tapi mengaji semati, setiap orang mesti pegang kitab, dhabit apa yang Tok Guru kata. Ustaz kata apa dia, masalah. Kita cari makna hadis yang pendek-pendek, tu sudut cari yang panjang-panjang tak sempat. Dan kemudian kita belajar kitab fiqh pula. Kitab fiqh kita apa kita nak khatam tahun ni? Orang mengaji sekolah di pasti ke, di tadika ke, tidak ada silibus. Ada silibus. Tapi kita mengaji tak ada silibus. Macam mana? Bila nak selesai masalah? Pasal itulah kita duk ingat, kita ni masih lagi di alam permulaan belajar. Bila orang tanya, saya jenis orang tak mengaji, tapi 30 tahun dah duduk dengan orang mengajar kita. Pasal apa kita jadi orang tak mengaji? Kenapa kita tak boleh menaik tarafkan diri kita untuk belajar? Dalam satu kes yang berlaku, biasanya orang bila pergi haji ni, isu wanita banyak. Orang perempuan nak pergi haji, dia semangat, dia telah ubat, maka pil tak mau keluar haid. Pasal nak pergi masjid tak mau miss, nak pergi Arafah, nak pergi Mina, nak suruh boleh semaya selalu. Pergi masjid Nabi 40 waktu tak mau tinggal. Tapi biasalah makhluk Tuhan ni, kalau kacau dia, ganggu dia, jadi masalah pun. Pagi ni ada haid, petang tak ada. Malam kali ada pula, akhirnya nak pergi masjid pakai tak boleh langsung. Duk main ada tak ada, macam mana nak buat? Maka timbul dalam muzakarah haji, timbullah wakil suara wanita kata, oleh kerana masalah wanita banyak, maka pihak pengurus haji kena bawa ustazah ramai. Dia menuntut hak dia. Anak kata, saya membantah cadangan ni. Sebab tak semesti wanita sendiri dia tahu semua masalah haid. Yang saya nak kata, kita upgradekan ustaz-ustaz yang ada ni belajar ilmu tentang masalah ni. Memang betul. Maka mari doktor bentang betul masalah bagaimana haid tu jadi. Kalau orang perempuan mengandung ada haid ke tidak. Ini pula bahasa jenis sibuk sehari dua ni, dia panggil viral, budak-budak dalam internet ni dia panggil mandi wiladah. Kau tahu siapa sini? Siapa? Tak tahu apa budak-budak. Mandi wiladah siapa ada? Orang pakat baca lah, siapa dia perempuan yang beranak tak mandi wiladah, maka tak sah solat dia, panjanglah ceritanya. Teriak pula orang tino, saya ni orang dah anak ustaz beranak tak aja mandi wiladah, mandi nifas. Lenguh pula ustaz nak cari kerjanya. Jadi sekali orang kelentung, terkanyak habis kita. Pasal kita tidak belajar sebagaimana yang kita belajar sepatutnya kita ambil. Kitab fiqh mesti khatam tahun ni, paling tidak kita taharah dengan wudu, dengan solat. Satu khatam. Ambil kitab fiqh manhaji contohnya, mesti khatam dalam masa setahun. Tahun depan kita nak masuk bab yang kedua, bab puasa, zakat, haji. Fiqh manhaji ada 8 jilid.
8 jilid. Ana mengajar di Masjid Macang dah berapa tahun dah? 1 jilid 2 tahun. Kata bila lah nak pandan ni 1 jilid 2 tahun ni pula dah. Hok tahun lepas tak ingat dah tahun ni. Bukan hok tahun lepas, hok minggu lepas tak ingat dah minggu ni. Ini tahun lepas. Maka kita kena buat satu silibus kita ni mesti berjalan, maka biarlah ada sistem talaqi kita duduk di sini duduk. Kata di Ibnu Uyainah kata apa tadi? Allazi yu'ti kulla hadisin haqqahu, setiap hadis tu biar ada hak dia. Orang tanya dia, qila wa ma haqqul hadis? Apa dia hak hadis tuan Syekh? Qala al-amalu bihi, iaitulah beramal dengan dia. Tuan-tuan kenal ke tidak nama Imam Ahmad? Orang panggil ketua mazhab Hambali. Kenal nama dia? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia tulis musnad Imam Ahmad tu berpuluh ribu hadis. Musnad dia tu. Imam Ahmad kata apa? Ma yamurru alayya hadis illa amiltu bihi. Tak mari mana-mana hadis aku tulis ni kecuali aku amal dengan dia. Subhanallah. Itu Imam Ahmad kata. Pasal tu dia panggil Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad ni dikenali dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dikenali dengan nama Nasirus Sunnah. Jadi kita ni bila kita sebut kita mazhab Syafi'i, semangat lalu kita dah. Jadi Imam Syafi'i dikenali dengan nama Nasirus Sunnah, maknanya orang pembela sunnah. Sebab apa pembela sunnah? Sebab Imam Syafi'i lah yang telah menyusun satu ilmu, dia panggil ilmu usul al-fiqh. Ilmu usul al-fiqh yang mengorek, menggali daripada Al-Quran, daripada hadis, digaul, dicampur dan dia istinbat keluar hukum. Itu dia panggil cara, metod bagaimana nak jamak di antara Quran dengan hadis, dengan huraya-hurayanya, maka dia panggil istinbat keluar hukum. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kunna nal'an, dulu kita pakat duk marah, orang ni marah kepada ahli hadis, marah ke fulan, hatta ja'ana Syafi'i, sehingga mari Imam Syafi'i, dia jamakkan di antara hadis dengan fiqh. Allahu Akbar. Maka kita mengatakan Imam Syafi'i seorang imam yang besar. Allah SWT pilih dia salah seorang daripada imam 4 yang ada pengikutnya insya-Allah sampai ke hari kiamat. Tapi kita takkanlah nak jadi pengikut saja, nak jadi pendengar setia yang tak boleh. Maka bagaimana kita nak beramal dengan ilmu yang kita ada? Sebab apa yang jadi masalah kita ni, kadang-kadang semangat belajar ada, nak mengaji ada dah, tapi betul-betul ke nak mengaji, jawab dia lebih kepada mendengar, tidak kepada talaqi ilmu. Maka pada ketika itulah kita kena duduk banyaklah berdoa kepada Allah SWT sebagai Nabi kita aja, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepada saya dengan ilmu yang Tuhan ajar. Kita ni, saya rasa banyak benar. Tengok dia kertas yang kita bagi tu. Tajuk apa kertas? Apa tajuk dia? Tak pernah baca. Apa tajuk? Ketakut. Dia mau kata kalau tanya takut selalu. Tu kaedah jangan tanya. Pasal itulah tu email jangan duduk ngenak sangat kak. Nah, tanya nak akak ni kau suruh mengucap pun tak kena kawan tu. Allah sia sungguhlah. Perlu kejap pakai kaki. Nama apa? Tajuk dia ni, tajuk. Kertas ni. 4 kalimah. Semua zikir ni belakang dapat. Ingat kau nak bagi hak lain tadi, tak apalah. Pasal ni kita. Jadi ini di antara yang kita kempen. Zikir 4 kalimah. Seluruh Malaysia ada, bukan sekat Malaysia, apa bekos saya bawa ni, ajar kita. Pasal kita nak suruh masyarakat kita ni biar dia belajar berzikir, biar ada ilmu. Biar kita duduk dalam ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai Nabi kita doa tadi, apa ni? Anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah manfaatkan kepada aku dengan apa yang aku tahu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada saya apa yang beri manfaat kepada kita. Baik, saya buat contoh di sini. Zikir 4 kalimah ni, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Nak angkat tangan kalau tak ingat. Zikir 4 kalimah, ingat tak ingat? Tak ada orang berani kata tak ingat. Bagi, siapa tak ada lagi bagi belakang. Ambil semua kertas tu bagi. Kita nak ijazah malam ni. Tak, kalau kita bagi ijazah, nak ijazah ke tak? Ini antara ilmu manfaat. Tapi kalau dah terima ijazah, kena amal. Tak payah masuk gua. Jangan pula cerita macam orang nak pergi bertapa 40 hari dalam gua tu. Dengar ada cerita? Nak pergi bertapa dalam gua 40 hari sebab nak habis zikir. Berapa juta tahu zikir dia?
Ini masalah banyak. Lepas tu nak semaya jemaah lagu mana? Tak payah semaya jemaah dah. Pasal dia ni anggap dia tu orang sakit. Kata sakit apa awak ni? Dia kata sakit hati. Nak pergi beki dalam gua. Kata siapa dia lah ajar beki hati dalam gua ni, jumpa dengan kelawar boleh buat ni. Kita tak jumpa sebab apa kita tak jumpa? Sebab kita tidak mengambil jalan ilmu tu. Dia panggil ilmu ni ada jalan. Apa di jalan dia? Dia panggil masdarut talaqi. Ini penting. Masdarut talaqi artinya kita nak ambil ilmu tu dengan siapa? Kata di Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, tengok tuan-tuan, kata Muhammad bin Sirin kata al-ilmu din. Ilmu kita ni agama. Ilmu yang kita nak belajar itulah agama yang kita nak berpegang dengan dia. Jadi itu Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, dia kata kepada kita, hazal ilm din. Ilmu yang kita nak belajar itu agama. Fanzuru amman ta'khuzu dinakum, maka hendaklah kamu tengok, kamu ambil ilmu tu daripada siapa. Jadi ilmu kitanya, kata di para ulama Islam, masdarut talaqi, sumber untuk kita belajar ilmu ni mari daripada yang pertama sekali Quran. Quran tu asas. Kalau kata ilmu kita ni tak payah ngaji Quran lah. Nah, kita pakai mengaji pakai selalu gitu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Maka Quran itu dimulai kita dengan baca Quran. Tapi jangan berhenti langkah pertama. Yang kita jadi kebimbangan hari ni para jemaah sekalian, kita takut kita berhenti di tahap pertama. Apa tahap pertama? Kita belajar baca Quran daripada kecil dulu sampai hari ni duk belajar baca Quran lagi. Ada kata ada lagu ni? Aduh, saya kelas tajwid ni. Orang tanya berapa puluh tahun dah kelas tajwid ni. Jak muda pakai ni kelas tajwid lagi. Lepas tu bila nak naik taraf kelas tadabbur pula. Itu dipanggil sebab apa? Sebab bila kita tidak berperancangan, tak tahu berapa puluh tahun. Orang bukan Islam pun belajar Quran ada tempoh dia, ada tahap dia. Anak-anak kita dipasti, anak kita di sekolah rendah, di kelas kafar, kelas fardu ain, ada tahap dia, berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun belajar khatam Quran. Maka kita dalam ilmu tajwid juga mesti ada tempoh yang tertentu. Pasal itulah saya tengok hari ni orang semangat sungguh dalam bab dia panggil ilmu taranum. Taranum kat merah muka-muka. Sampai pukul 12 malam baca. Cantik, saya tak kata tak molek. Tapi menghabiskan masa sampai 2, 3, 4, 5 jam satu malam. Coba tuan-tuan duduk 4-5 jam ambil tadabbur satu surah aja, surah Al-Fatihah contohnya. Besar ke tak besar faedah? Sangat besar faedah. Sekarang ni saya buat, boleh tengok dalam YouTube, tajuk dia kita buat satu tajuk, nama dia Hidayatul Quran, Hidayatul Fatihah, petunjuk Al-Fatihah. Allahu Akbar. Petunjuk Fatihah ni pun ada lebih kurang dalam 10 siri kuliah. 40 minit kuliah, 10 siri, maknanya kita ada 400 minit nak tadabbur surah Al-Fatihah. Itu perengkas. Seorang tokoh ulama nama dia Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir, Fakhrul Razi kata, aku mampu, dengar ni tuan-tuan, aku mampu mengeluarkan faedah daripada surah Al-Fatihah 10,000 masalah. Kita kalau boleh 10 pun hebat, tabik dah. 10,000 satu jilid Tafsirul Kabir, Fakhrul Razi syarah tafsir ayat Al-Fatihah saja. Saya anggap pengkritik tafsir kata apa, Fakhrul Razi ni semua benda dalam kitab dia tafsir tak ada. Nak banyak sangat jauh dia pergi, jauh sangat jarak sampai mereka nak cari tafsir tak jumpa. Itu dia panggil kehebatan dia. Maka kita mengatakan yang pertama sekali, masdarut talaqi, sumber kita nak belajar mesti daripada Al-Quran. Artinya kita belajar baca. Tengok tanda situ. Yang pertama kena belajar baca. Yang kedua, belajar memahami terjemahan. Itu tahap kedua. Yang ketiga, memahami isi kandungan. Jadi terjemah saja tak faham. Kita kena belajar isi kandungan dia. Yang keempat, mesti ada dipanggil ilmu tadabbur Al-Quran. Ilmu tadabbur Al-Quran ni halus, dia punya cara penelitian dia halus. Tengok macam mana ayat ini Allah Ta'ala sebut ayat, itu bukan tafsir, tadabbur bukan tafsir. Setiap orang boleh tadabbur Al-Quran. Macam Tuhan kata, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mu tak tengok kepada unta bagaimana aku jadikan dia. Kita duk sibuk nak minum susu unta ya tak?
Tak tengok kejadian unta. Unta tu bagaimana Tuhan jadi? Kita pergi perhati tengok. Dengan mulut rabik dianya. Kau tak perasan? Kaki dia 3 sendi, sekok. Lepas tu bulu dia macam tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita duduk satu malam, kaji bab unta saja, tak lepas. Itu dia panggil orang yang punya minda yang tajam. Saya buat contoh malam ni, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni, sebab apa tajam minda dia? Sebab dia ni terlalu warak orangnya. Imam Syafi'i kata apa? Dengar cerita sikit untuk anak-anak muda kita belajar ni. Imam Syafi'i kata rahimahullah ta'ala, aku tak penuh perut aku ni, tak kenyang perut dia dalam masa 16 tahun. Pasal dia bimbang takut termakan benda yang tidak halal. Mana jaga dia makan ni, orang panggil makan setakat yang boleh hilang lapar ya. Bukan kata nak kenyang-kenyang, tak ada. Imam Syafi'i satu malam, dia sampai di Madinah, dia kata malam ni aku teringat kepada satu hadis yang Nabi kita kata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Apa dia hadis? Tulis, kalau belajar pandai tulis. Seorang kanak-kanak nama dia Abdullah. Abdullah ni dia ada anak burung. Dia main anak burung. Ialah burung kecil, nyelambur dia mati burung. Bila Nabi balik daripada berjalan, lalu Abdullah tengok Abdullah duduk menangis. Nabi kata, kenapa menangis ni? Abang dia kata, burung dia mati Rasulullah. Maka Nabi pun tanya, gurau dengan dia. Nabi kata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, budak kecil tapi Nabi panggil Abu dia. Ya Aba Umair, hei budak Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa jadi dengan burung? Imam Syafi'i kata, daripada selepas solat Isya sampai subuh aku tak tidur, istakhrajtu mi'ata masalah, aku telah keluarkan daripada sepotong hadis ni 100 masalah. Sudah kita dah. Barulah kita nampak orang mengaji, orang mengkaji, orang menyelidik, setiap benda tu dia boleh korek 1 2 Syekh Abdul Aziz Turaifi rahimahullah hafizahullah, dia tulis dalam kitab dia Sifatus Salatin Nabi, sifat salat Nabi. Dalam mukaddimah dia kata apa? Ulama kata satu solat yang kita buat ni, 4 rakaat solat kita semaya, terdapat di dalamnya 500 ke 600 sunnah. Nak tahu terakhir pelajar ambil apa dia sunnah? 500 sunnah. Sekali kita solat 4 rakaat. Maka para ulama mengatakan, siapa yang dia tak tahu apa ni pahala amalan yang dia buat, maka dia akan jadi malas. Orang yang tidak mengetahui pahala yang dia buat, dia akan jadi malas. Sebab apa? Kita tak rasa apa-apa. Pasal itulah bila mari pereka hadis palsu ni, dia buat apa? Dia buat keluar hadis-hadis palsu, nak suruh kita rajin. Nak suruh kita rajin, maka kuah letak hadis solat tarawih. Malam pertama boleh ni, malam kedua boleh ni. Tapi imam letih baca. Siapa dia semaya tarawih malam pertama boleh sekian, malam kedua boleh sekian, lari juga. Kau tak lari? Lari juga dah. Tengah tarawih lari. Jadi hadis sahih sudah ada. Nabi kata siapa dia mangqama apa ni? Lailatul Ramadan, mangqama Ramadan iman wa ihtisaban. Siapa dia bangun pada malam Ramadan beriman dan mengharap pahala, maka dia boleh pahala. Jadi dia panggil masdarut talaqi, sumber untuk kita belajar apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali mesti menghadam Al-Quran. Kena buat rancangan, kita kena sendiri buat perancangan bahawa aku baca alhamdulillah boleh. Tadabbur, kita ambil kelas pengajian tentang tadabbur Al-Quran. Kalau kita kata nak tafsir 30 juzuk ni berapa puluh tahun nak habis, pilih surah-surah pilihan. Kita ni suka baca apa? Surah Al-Mulk, startnya Al-Mulk dulu. Amalan jemaah orang baca Yasin, ambil surah Yasin baca. Pagi jemaah surah Al-Kahfi, mula dengan Al-Kahfi. Pagi jemaah imam baca surah Jadah, kita tafsir surah Jadah. Jadi ambil ayat-ayat yang menjadi bacaan kita, barulah bila orang baca kita rasa oh sedap. Kita rasa manis bila dengar orang apa ni? Orang imam baca. Hari ni ramai orang komplain. Bila mari pelajar-pelajar tahfiz jadi imam, dia kata baca panjang. Marah kata imam pula. Oh, mentaka dia hafal Quran agak panjang gitu mau baca. Pasal apa kita marah? Waktu pergi Mekah tak marah. Oh sedap tu Imam Haji Harap, padahal dia tak payah-payah juga. Psikologi.
Pasal kita pergi Mekah jauh, dia panggil suasana beribadat. Semua orang ibadat. Tak apa tanya imam tahajud dia pakat menangis, teriak pas kita. Kalau orang tanya dia, tu imam baca apa mu teriak dia? Orang teriak, aku teriak juga. Gitu je jawabnya. Pakai kira teriak sekali dengan orang ramai dah. Satu malam musim haji ke musim umrah, tak ingat. Imam Khalid, nama Khalid Al-Ghamidi, apa nama? Dia baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Hei, kamu nak bunuh seorang lelaki dia berkata rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Dia baca ayat ni tuan-tuan, dia menangis sungguh-sungguh dalam solat Isyak. Kita duduk belakang dia pun terisak-isak teriak. Tengok jemaah haji sebelah pun teriak juga. Itu nak cerita tu. Bila tanya jemaah haji, teriak saat ni tu faham ke tak? Dia kata tengok orang teriak, kita teriak juga. Tak apalah, yang penting ada dia panggil perasaan zauq. Orang kata zauq tu ada kan. Jadi bila mari zauq, kita boleh menangis. Rupanya bila dia baca ayat ni tuan-tuan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ingat ke tidak, satu hari Nabi kita duduk solat dekat Kaabah. Mari puak-puak Quraisy, dia cekik tekak Nabi dengan kain. Sehinggalah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar mari, dia tarik tangan puak Quraisy. Abu Bakar marah. Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh dia ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Jadi Ghamidi bila dia baca ayat ini, seolah-olah terbayang depan mata kita Nabi kena cekik dekat Kaabah. Macam mana tak menangis? Ini dia panggil orang baca Quran dengan hati. Hati bergerak dengan bacaan. Hati bergerak dengan bacaan. Diceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dia baca satu malam, in tu'azzibhum fa innahum ibadu. Dia baca ayat akhir surah Al-Maidah. In tu'azzibhum fa innahum ibadu. Kalau mu azab hamba-mu ni, mereka hamba-mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan, engkau Maha Pengampun. Baca ayat ni saja Nabi kita baca menangis satu malam. Limaza? Sebab ayat itu menyentuh perasaan. Ayat ini menyentuh perasaan. Jadi macam mana kita nak jadikan Quran budaya hidup kita? Macam mana Quran ini boleh mengalirkan air mata kita? Maka tak mungkin, mustahil tanpa kita memahami isi kandungan. Saya tak kempen tuan-tuan suruh jadi ulama ahli tafsir. Saya pun tak jadi ahli tafsir. Tapi bagaimana kita nak pilih ayat-ayat yang boleh menyentuh perasaan kita, yang boleh mengalirkan air mata kita, yang boleh kita rasa bila baca Quran ada lazat, ada kemanisannya kita baca Quran, sebab kita boleh memahami beberapa ayat-ayat tertentu, barulah kita terasa kita baca tu mari dalam hati. Pergi Mekah tak nak baca imam baca panjang, tak apa, baca panjang pun tak ada masalah. Tapi bila bagi Malaysia boleh jadi kita semangat Malaysia ni lemah. Ya, semangat nak makan coliknya kalau bulan Ramadan dah duk marah belah baru habis ni apa benda. Jadi mula nak marah kita email. Panggil sangat mari. Bila orang baca panjang marah. Itu. Tapi pasal mungkin sebab masjid lain email Hafiz, kita pun nak email Hafiz juga. Email Hafiz ni dia nak suruh lancar bacaan dia baca panjang sikit. Itu masalah. Bagi kita pokok persoalan kita, maka kita interaksi dengan Quran itu tidak sempurna kecuali dengan kita menggunakan pendekatan 4 perkara tadi. Baca, terjemahan dia faham, terjemahan, isi kandungan dipahami, dan tadabbur ma'ani Al-Quran. Baik, yang kedua dia panggil masdar, sumber kita belajar. Yang kedua dia panggil hadisun nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula kita hari ni dia panggil ahlus sunnah. Kita ni mazhab kita ahlus sunnah. Ingat tak? Kalau tanya apa pegang dengan awak, kita kata ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang tanya gapo dia ahlus sunnah, nana selalu Maturidi Asy'ariyah. Gapo dia lah gitu. Ahlus sunnah maksudnya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Itu maksud ahlus sunnah. Ahlus sunnah maknanya orang yang berpegang sunnah Nabi. Saya beberapa kali dah kena perli ke puak-puak Arab mari sini. Dia kata, mu ni Malaysia ahlus sunnah. Kata alhamdulillah. Tak ada Syiah sini, ada seorang dua tu tak sambil kira tu. Dia kata sakat mu sebagai pejuang ahlus sunnah ni, berapa kita hadis dia mu khatam, baca, mengajar. Senyap lalu kita. Ana mengajar kitab Mukhtasar Bukhari. Berapa tahu dah tak kata-kata lagi. Maka itu sistem belajar. Tapi sistem talaki mesti khatam, paling tidak satu sunnah satu tahun. Ini baru dia panggil belajar, baru dia panggil talibul ilmi. Pasal itulah kalau kita belajar di negara-negara luar, di Arab ke, di India ke, dia ada dua sistem. Satu sistem baca, haddatsana pula
Nak tahu, pergi dengan Syekh kita, Syekh Yaman kita, Syekh Hasan. Waktu dia baca hadis, faham ke tak faham? Hadasana tu pakai bunyi begitu ya. Berdaung, lepas tu bunyi qala sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu ke apa. Dia baca cepat. Pasal bagi dia nya sanad itu nak lalu, naknya matan hadis. Maka kita kena ada sistem pengajian kita. Bagi saya, kalau tidak, paling tidak nak ambil semua hadis panjang. Bukhari pun berapa ribu hadis, ribu hadis. Bila nak habis, paling tidak kita fokuskan kepada hadis 40 untuk secara orang panggil secara generalnya duduk situ. Sebab dia ada fiqh, dia ada adab, dia ada akidah, ada akhlak. Dalam hadis 40 Imam Nawawi kumpul kitab lengkap dalam itu. Kemudian kalau kita boleh khatam Riyadhus Salihin sebagai hadis akhlak tasawuf duduk dalam itu. Satu lagi kitab yang kita kena baca Bulughul Maram, itu dia panggil bi Adillatil Ahkam. Tentang hadis hukum duduk dalam Bulughul Maram. Pasal tu dalam Bulughul Maram ada belaka, yang sahih ada, yang tak sahih ada. Sebab Imam Ibn Hajar dia bukan kumpul hadis sahih, dia kumpul hadis yang menjadi sandaran hukum kepada fiqh. Ya, ada kalanya dhaif ni, tapi diterima oleh mazhab ni, tak diterima oleh mazhab lain. Maka kita belajar, itu dia panggil sumber yang kedua, yang asas dalam Islam ini. Mesti kita kena belajar melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita kata tak payah ngaji hadis. Tak, kita kena belajar. Kemudian barulah kita mari pada kitab fiqh yang muktabar dalam kitab kita ni. Kalau kita nak belajar fiqh Syafi'i, kita belajar fiqh Syafi'i yang besar. Contoh kalau tempat kita kak, yang orang duduk mengaji sini, contohnya kitab Minhajut Talibin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Ini menarik kitab. Oh, dia kata besar tu, atau urang sikit. Fathul Qarib contohnya, kecil lagi. Jadi susunnya kitab fiqh tu ada. Maka kerana itulah hari ini saya sendiri di pondok kita ni, kita tak, oleh kerana pelajar-pelajar kita himmatut tulab, hemah pelajar hari ni tak naik dah. Nak naik kepada kitab yang tinggi tak naik. Bolehlah daripada Safinatun Najah, pergi kepada Fathul Qarib, mana kitab-kitab yang orang panggil yang basic, yang asas saja. Nak naik kepada tokoh ulama sampai kepada yang lebih tinggi lagi agak sukar. Kerana mungkin disebabkan faktor kita hari ni agak lambat. Ana mula-mula balik daripada Madinah mengajar di Kias. Kita mengajar kok bahasa Arab straight. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai sudah mengajar. Tanya pelajar-pelajar, berapa peratus mau faham aku kata ni? Dia kata 10% boleh. Kata pokok cek dengan kursi. Kita kaca Arab sembuh ni, tanya 10% boleh faham. Akhir kali terjemah habis. Pasal mungkin sistem pelajaran kita di sini tidak membantu pelajar-pelajar kita ni untuk nak lonjak naik. Sebab tuan-tuan bayangkan, kalau kita baca kitab Arab, dia faham selalu, kita sudah boleh baca 2 muka surat dalam masa yang sama. Tapi kalau baca diterjemah, mana dia jadi 1 muka saja. Jadi proses pelajaran itu lambat. Proses pembelajaran jadi lambat. Maka fiqh pun kita kena ambil. Yang kedua, yang ketiga, yang kita kena belajar ilmu akhlak, ataupun disebut dengan nama ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf kita kena pilih kitab-kitab yang sesuai dengan kita. Kerana ada tasawuf peringkat tinggi. Ni kadang-kadang orang biasa-biasa gini ngaji gapo Minhajul Abidin. Allah. Minhajul Abidin ni kalau tarah Imam Ghazali tulis untuk orang cerdik-cerdik dah. Tarah tinggi dah. Kita duk kilik Minhajul Abidin. Pasal tu dengar cerita, ada seorang cerita dengan saya di airport baru ni. Dia kata hebat, dia kata tokoh ulama tasawuf di sini, dia belajar sampai tak faham. Dengar ada cerita? Cerita sungguh ni. Kalau ada tuas sini jumpa sana depan ni. Minta maaf. Kita di airport. Dia kata ada ustaz besar duduk di airport tu. Dia tanya dia, "Ustaz, Haji kenal?" Dia saya betul kenal, dia panggil Haji kita. Dia kata, "Haji kenal tu?" Kata, "Tak kenal." Dia kata, "Ni pakar tasawuf." Oh, tak silap kata awak. Kalau awak bagi tahu awal tu, saya pernah bersalah dengan dia juga. Nak ambil berkat tasawuf ni. Dia kata dia ni kalau dia ngajar tasawuf, orang tak faham. Jadi saya pun buat kesimpulan, kita belajar sampai tak faham. Rupanya begitu, baru hebat rupanya. Ngaji sampai tak faham, baru hebat. Pasal itulah, sudah mengaji tasawuf dah. Mengaji tasawuf, pukul 10 malam ni. Ngaji semangat tak lari-lari. Sudah ngaji tasawuf berkebuk isap okok tangga. Tasawuf lah gitu. Ni tasawuf nama dia, ni bukan tasawuf lah gitu. Itu masalah. Jadi para jemaah sekalian, ini dipanggil saya malam ni bukan nak ceramah sangat, tapi lebih kepada motivasi kita. Bagaimana yang seterusnya, subjek yang tak boleh kita abaikan, iaitulah subjek akidah, subjek tauhid. Jadi tauhid ni kita kena tengok kepada level pengajian. Orang yang mengaji tinggi dah, taraf pondok tinggi-tinggi, boleh dia masuk pada kitab tauhid, perbahasan tentang ilmu kalam, tentang apa,
sesuai dengan dia. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Ta'alluq ni mana sabar. Tapi kalau kita dengar di masjid dia main ta'alluq ni, agak-agaknya boleh faham ke tak boleh faham. Ana sendiri pengalaman 3 kali khatam mengajar kita siapa 20 kau orang tua. Mengajar saruh kat kita juga semangat gini. Tanya-tanya, faham kau tak ayah? Tahu. Dia main hal. 3 kali khatam tu haul lagi tak tahu apa. Akhir sekali ana ambil kitab Muqaddimah Aqidah Muslimin yang ditulis oleh Tok Haji Hadi. Hafizahullah Taala baca kitab tu, hak ni faham saya. Dia tu faham selalu. Pasal ayat Quran hadis. Ayat Quran hadis jadi masuk dalam kepala dia boleh faham tu. Itu dipanggil label kita ni ada taraf. Ada peringkat. Peringkat yang pertama dengar hak ni dulu. Ataupun kalau tuan-tuan nak hak moden sikit hari ni, kitab Muqaddimah Mustika Hadis. Mustika Hadis ni menarik, tapi kena orang hak baca tu ada sikit cerah mata sikit dalam bab ilmu hadis. Sebab dia macam-macam hadis dalam tu. Kadang-kadang dia ambil hadis dalam kitab fiqh. Hadis ni diriwayat oleh Ruzain. Bila kita semak hadis ni dalam Bukhari. Jadi pasal zaman dulu mungkin tak ada internet komputer ni, dia cari dengan tangan manual gitu, dia jumpa tu dia pakai tulis tu. Jadi kalau orang nak mengaji, kalau tuan-tuan nak tengok, anak dah khatam kitab Mustika Hadis daripada Muqaddimah lagi, juzuk pertama khatam, juzuk kedua khatam, juzuk ketiga insya-Allah khatam. Jadi kita tanda semua hadis ni sahih kata sahih, kita maklumkan. Sekarang nak bantu masyarakat yang nak mengajar, dia tak ada nak cari, dia dengar je apa kata tabik tu. Berapa ramai nak jumpa bila kita pergi luar negeri, orang mari bawa kitab 3 buah. Ustaz, kitab ni saya khotel dah. Kata mengaji mana? Ngaji dengan YouTube. Dia ambil anak mengajar dalam YouTube tu, dia tanda belakang. Memang tulis semua. Orang kita kata, anak kalau mengajar anak akan kaya. Tulis. Suruh pelajar kita tulis, dia pun tulis juga. Dia kata ni, kalau ustaz kata tulis, saya tulis. Kita pun sangat belakang sah bahawa dia ni telah khotel kitab. Dan dia buat mengajar pula. Itu dia panggil. Maka dalam masalah ilmu akidah, kita kena tengok kefahaman masyarakat. Masyarakat kita ni label mana dia boleh mengaji. Dia label peringkat bawah, ajar yang mudah-mudah, yang senang-senang. Ada satu buku yang saya tulis, tajuk dia Rukun Iman. Saya tuan-tuan nak cari dalam islamhouse.com. Tulis islamhouse.com, cari bahasa Malaysia, ada di itu Rukun Iman. Ambil lah, berapa banyak nak saya bagi. Wakah lillahi ta'ala, boleh ambil. Jadi kita ni simple. Kita bawa Quran, bawa hadis, penjelasan ulama cukup. Satu masalah. Sebab akidah kita ni akidah yang cukup simple. Cuma bila masuk dalam perbahasan ilmu kalam, untuk orang awam dia tak nampak. Itu benda realiti yang kita kena terima. Kena terima hakikat bahawa inilah masdarut talaqi, sumber kita nak belajar hari ni yang mesti berpaksi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul, ma qala haddatsana. Ilmu itu apa yang kita kata qala Allah wa qala haddatsana, maknanya mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa zalika, hak lain daripada tu tak jadi. Itu kata Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia nak kita sumber ilmu kita nak ambil daripada sini. Tapi kalau kita sumber ilmu kita, mari mana ni hak ni ajaran lagu ni, tu ayah mimpi lah, itu bukan sumber ilmu. Mimpi tidak menjadi hujah dalam mazhab kita Ahlussunnah ni, tidak menjadi hujah. Kata Nabi mimpi, itu mimpi para anbiya shadiq, mimpi para nabi betul. Tapi mimpi zaman kita ini tak tahu betul tak betul. Syekh besar, tak apa untuk dia. Tapi kita nak jadikan hujah, tak mungkin. Nak jadikan hujah, tak mungkin. Semalam ada orang bagi saya video. Seorang ustaz tu dia kempen, ada satu buku baru keluar di Malaysia ni, nama dia, saya malah sebut nama tu, takut tu pergi cari. Dia kata baca hak selawat dia ajar ni, dulu orang ni miskin. Lepas baca selawat ni, jualan dia daripada 200 sudah naik 700 hari. Allah kata sudahlah. Saya pun nak pergi cari juga. Dan kitab ni pasal kita pun nak kaya juga. Jadi akhir sekali dia jawab jadi selawat koprak jadi. Pasal baca selawat jadi kaya. Kita tak nafi. Baca selawat itu memang apa ni diarah oleh Allah Taala, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak fadail. Tapi kalau nak jaja buku saya ni dengan benda tadi, orang akan beli. Sebab manusia kita ni suka sangat ke benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Pasal itulah saya buat satu ceramah bagaimana menjadi manusia ajaib. Habis masa nak cerita manusia ajaib pula mana semula pula kita ni kalau bunyi ajaib pelik. Pasal itulah ramai orang terperangkap dengan ajaran sesat. Sebab tu guru dia ajaib, dia pergi dekat nak jumpa syekh, dia kata awak jeling kat atas, dia jeling atas pokok kelapa tu, cokoh atas tu ayah, Assalamualaikum. Nak kata mana duduk sekejap, duduk sebelah kita, hala tangan salah sini. Bisa tok guru ni. Baru ni anak di masjid mana baru ni sini, kita bentang satu buku yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Nama dia Memerangi Ajaran Sesat.
Majlis Agama keluar buku. Tu email ada ke dak buku ni? Kalau boleh baca sini. Dalam ajaran sesat ni telah menyenaraikan simptom, cara-cara masdar talaqi ajaran sesat. Yang pertama sekali, dia akan menggunakan uslub tanya. Dia kata awak solat zuhur berapa rakaat? 4. Kenapa 4 rakaat? Kita pun tanya. Betul juga dia tak aja tanya ni. Sekat ngaji pada tuan ipah ketua ni tak ada lagi ustaz bagi tahu kenapa solat zuhur 4 rakaat. Sudah. Lepas tu tuan guru, tuan syekh, macam mana 4 rakaat ni? Nanti mari pula. Ni awak baru peringkat alih baru ni. Dengar dekat cerita orang tak semaya dia Johor pula dah. Dia telefon saya, dia kata dulu ustaz saya solat, sekarang ni tak solat. Kata gua nak terbalik kau ni. Orang masa muda dia tak solat, tua solat, dia tua tak solat. Dia kata saya baru jumpa dengan tuan syekh yang mursyid. Dia sebutlah nama tempat, saya tak nak sebut sini. Bimbel tak sebut, takkan ada orang nak pergi cari. Tu ya bimbel. Dia kata saya jumpa guru mursyid, dia kata dia baca hadis palsu ni. Man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, maka baru dia kenal Tuhan. Jadi awak belum kenal diri, maka awak belum kenal Tuhan, awak tak boleh solat. Saya tak solat lama dah dia. Patut buat macam mana ustaz kita? Dia tanya berkali mari kesedaran dalam diri dia, tak pernah sabar tak semaya ni. Ataupun ada orang attack dia mu ni tak semaya macam mana? Nabi pun solat. Tak kira tinggi darjat tok guru mu. Jadi dia kata gini, kata bila dia nak tok guru nak suruh solat bila? Tak tahulah, dia kata saya baru belajar hari ni, baru sampai huruf ba. Label dia huruf ba. Huruf hijaiyah ada berapa? 20. Maknanya kata mati dulu mu lagu ni. Baru nak semaya. Tengok. Jadi perangkap-perangkap mari daripada ajaran sesat ini, apabila kita tidak mari sumber pelajaran kita daripada ma qala Allah wa qala Rasul, kita akan terperangkap dengan benda-benda macam ni. Tuan-tuan kena ingat, ini dia panggil masdarut talaqi. Sumber belajar kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada Al-Quran, dan yang dihuraikan oleh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama besar. Yang kata kita tak pakai ulama, kita pakai ulama, tapi ulama yang menghuraikan hadis-hadis dan Al-Quranul Karim, itulah sandaran kita. Kalau tidak kita jadi penat, akan timbullah benda-benda yang macam tadi. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Majlis Agama, tajuk dia memerangi ajaran sesat. Dan di Kelantan saja ajaran sesat ada makna suakopa. Aja dengarkan nama ni. Ahmad Laksmana, ilmu tajalli dia panggil. Saya kan sebut Ahmad Laksmana, pakak kita cari kitab kan ni. Dia hurai bismillah saja, ba siming. Ba tu apa dia? Kita buat gimmick pula. Nak tahu jumpa saya apa ni. Nak tahu kena hurai daripada budak ni. Dia duk main cerita ba tu air maning. Mi tu batu. Kata bahas ayat berapa mengajar lagu ni. Tapi percaya orang ni. Tak percaya. Bolah cerita karut. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, anda rasa perbincangan kita walaupun malam ni sangat ada ringkas, dan biarlah kita cuba menaik tarafkan belajar ilmu kita ni. Biar kita belajar, ada gurunya, ada silibusnya, ada kitabnya, dan kita bertalaki dengan ustaz-ustaz yang kita belajar, biar khatam kulit. Kalau tuan-tuan tengok dalam yang ada bagi CD tu, berapa kitab dah saya khatam. Kitab dosa besar 70 siri, 70 dosa besar kita baca 58 siri, khatam daripada awal sampai akhir. Kitab penawar bagi hati 30 siri. Kitab Muniatul Musalli 3 versi ada. Satu versi di masjid Pondok Sengaria, satu versi di Masjid Negara, satu lagi dalam radio. 46 siri. Jadi kalau orang tak sempat nak baca, paling tidak khususkan masa satu hari, aku nak dengar kitab, beli kitab, ambil CD dengar. Lepas tu sekali-sekala kita tak faham, kita jumpa tanya apa dia maksud gini-gini. Jadi masa kita sudah ada, peluang kita terbuka para jemaah sekalian. Kita nak bagi alasan apa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati illa yus'al an arba'. Tidak berganjak kaki kita di depan Allah Taala kecuali ditanya 4 perkara. Allah Taala akan tanya tentang umur kita. Ke mana kita bawa pergi? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup. Apa dia yang kita habiskan masa umur? An syababihi fi ma'afna. Orang muda dia, masa muda dia, apa yang dia buat? Wa an malihi. Harta dia, daripada mana dia ambil dan ke mana dia bawa. Dan tentang ilmu dia belajar di mana dan apa yang dia buat. Nabi kata tak beranjak kita kaki kita ni, jawab 4 ni boleh jawab, lepas. Kalau tak boleh jawab, nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Taala beri kepada kita kepahaman yang baik,
ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita cuba tambahkan ilmu kita, semangat baru kita ni. Orang lain semua ada perancangan belaka dah. Tahun 2016 ni kita punya perancangan nak jadi orang ngaji, nak naik taraf daripada pendengar kepada muta'alliman. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita ceramah makluk lah tu. Ya, nak ceramah makluk lah. Sudah hurah panjang tu. Ni setengah sejam tak habis ni. Nak tunggu kau dah ni? Kau tangguh dulu dah. Baik. Ada lagi soalan yang berkaitan? Dengar dah. Jadi terjemah ayat dia baca tu, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Allah kata, aku tak utuhmu ya Muhammad kecuali membawa rahmat kepada alam. Jadi bila Nabi kita mari, alam ini aman. Berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu kalaulah manusia ni buat maksiat, sama ada api bakar, halilintar mari, gunung berkocar, laut bergelora, mati habis. Tapi zaman kita hari ni buatlah maksiat banyak mana pun, orang berjudi di Kuala Lumpur sebutir bukit, ada masalah apa-apa? Pernah bergonjak bukit Genting? Tak ada gonjak apa-apa. Itu rahmatul alamin, rahmat kepada alam. Cuma sekali-sekala tu atas banjir mari tu, sekali-sekala runtuh bukit, itu peringatan. Jadi pasal itulah memang sangat menarik. Dalam kita bincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi kita ni bawa rahmat bukan sahaja kepada kita manusia dan jin. Alam semua sekali mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hurah sedap lagi tapi ringkas dulu. Muqaddimah kata ya. Wallahu a'lam. Salah. Silakan. Allahu akbar. Ini masalah penyakit berat lah ni. Ini soalan hari ni tentang Wahabi. Sudah kerja kita. Dia panggil lo ni segala benda kalau tak kena, tak berlagangi, jadi Wahabi selalu. Yang terbaru ni, orang atas gambar mari salah seorang ulama, nama dia apa ni, daripada Mesir. Dia kata tak ada dalam Quran hijab, tutup kepala ni, tak ada dalam Quran. Siapa ni tutup orang tina, tutup aurat ni, Wahabi. Orang kata bisa Wahabi ni, pasal aurat orang tina pun dia caput tangan juga dah. Nah, ini masalah. Jadi itu masalah kita. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita tengok Wahabi ini satu gerakan yang diasaskan oleh Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum ni tak awal lagi, dia kurun yang kedua lagi tak silap. Dia ni telah dipatwakan oleh ulama Maliki sesat. Itu hak asli Wahabi asal. Tapi mari zaman kita hari ni, orang guna istilah tu kepada gerakan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab di semenanjung tanah Arab. Jadi maka timbullah persoalan-persoalan hari ni. Kalau kita tengok dalam masalah apa saja pun, bila mari gapo dia benda hak tak molek, Wahabi belaka. Maka itu dia panggil. Jadi untuk penjelasannya, tuan-tuan boleh tengok dalam website yang ditulis oleh dikeluar oleh seorang pegawai JAKIM. Dalam buku yang dia tulis, tajuk dia Isu Akidah Umat Islam. Tanda buku ni, Isu Akidah Umat Islam, dikeluar oleh JAKIM buku ni. Dia menceritakan sejarah gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ni masa tu, kemudian dia punya ajaran dia macam mana, dan saya buat kesimpulan di sini. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengatakan mereka ini dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ada beberapa pendekatan dia mungkin tidak sesuai di Malaysia ni. Contohnya, bagi dia kalau orang mati tak boleh buat tahlil sebab bercanggah dengan hadis. Nabi suruh kita pergi makan keluarga si mati,
ni kita hidup makan hak dia pula. Dia tak setuju tu. Lepas tu adalah beberapa perkara yang saya sebut tadi, dia panggil benda far'i, benda yang furu', tapi kadang-kadang dia jadi usul. Termasuklah dalam masalah-masalah isu akidah hari ni pun, masalah ayat-ayat Tuhan ni, ayat-ayat Allah Ta'ala sama ada kita nak takwil atau tak takwil. Kalau kita belajar dalam kitab Jawi kita, dia kata ada dua pandangan sini. Ulama salah tak takwil, contohnya Ar-Rahman ala Istawa. Tapi ulama khalaf dia takwil kerana dia tak mahu takut orang duduk mikir lagu mana Tuhan duduk. Jadi dia takwil. Itu, tapi bila mari zaman kita hari ni, satu kumpulan nama dia kumpulan Ahbas, dia lambung isu ni yang menyebabkan jadi perbalahan. Tak ada lah khilaf dia kalangan ulama salah dengan khalaf tu, dia jadi Wahabi dengan Ahlus Sunnah, maka jadilah peperangan sama ada di alam maya ataupun di alam nyata hari ni teruk benar. Dan hari ni yang terbaru hari ni dia panggil gerakan teroris dunia ni pokok Wahabi belaka. Jadi kalau kita kata Wahabi siapa? Dia kata ulama Arab Saudi. Kita tengok fatwa ulama Saudi semua sekali menentang IS. Dia kata IS ni bukan daripada Islam. Tiba-tiba dibentang di Malaysia ni jadi puak-puak Wahabi itu puak teroris. Jadi kita kata bercanggah sangatlah. Karena itulah baru ni saya jumpa dengan satu orang yang hebat di Malaysia ni, dia kata mana jahat Wahabi dengan Syiah. Sedap juga ayat dia tu. Dia kata Wahabi jahat lagi. Jawab dia orang tu. Jadi kata dia, coba tuan-tuan cek, Syiah ni ada ke ulama Ahlus Sunnah mengiktiraf dia? Dia kata ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Kata zaman dulu tu, zaman Syekh Syaukani dengan zaman San'ani, tak ada dah depa buat tu. Yang adanya Syiah Rafidhah ada kutuk sahabat saya malam ni. Itu ada. Jadi kata hak Wahabi ni dia duduk main tarik tali. Syekh besar-besar dia dalam dunia ni, Syekh Yusuf Qardawi kata tak jadi masalah. Syekh Wahbah Zuhaili, tokoh Mahajirah baru ni kata tak ada masalah. Mari pula fatwa ke masalah kata tak ada masalah, cuma ada beberapa masalah juz'iyat orang panggil. Jadi kita pergi lambung habis. Maka saya mengatakan dalam isu ni perlu kita berhati-hati. Tuan-tuan bolehlah semok buku-buku yang ditulis, jangan semok yang ditulis oleh penentang. Kita tak akan jumpa benda comel. Kita cari yang ditulis oleh pengkaji, yang ditulis oleh pengkaji daripada luar, bukan orang Arab Saudi. Contohnya ditulis oleh orang India, ditulis oleh orang Turki, ditulis oleh orang-orang lain yang buat kajian kepada dakwah mereka. Barulah kita nampak ada keadilan, kalau tidak kita akan tak berlaku adil, dan kita mungkin yang bahayanya kita akan buat tuduhan kepada orang benda yang dia tak kata. Itu kes yang berat. Jadi supaya saya buat ringkas je lah, tuan-tuan boleh beli buku tadi, nama dia buku kecil baru keluar pula, Ustaz Aizam, nama dia Benteng Akidah Umat Islam, kecil lah, di kedai Japar Awal ada beli. Jadi cuba baca apa cerita yang berlaku. Tuan-tuan boleh buat penilaian sendiri supaya kita tidak menzalimi orang dan kita tidak juga membuat tuduhan melulu tanpa sebab. Wallahu alam. Bolehlah.